Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini kita nak borak backstory kehidupan Daki dan juga Gyutaro lah sebelum diorang berdua ni bertukar menjadi demon. Alright, jom kita start. Okay guys, sebelum kita sambung lain video aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni Faiz di studio dah ada keluarkan 3 design t-shirt sublimation anime yang baru tau, iaitu design Uchiha Itachi white version dan black version, dan satu lagi iaitu design Uchiha Sasuke. Design kali ni kami keluarkan memang khas untuk peminat Uchiha Brothers. Dari segi kualiti baju korang jangan risau lah tau, kita orang memang bagi yang terbaik. Kita orang gunakan material microfiber interlock sublimation, memang cukup selesa dan tak panas langsung. Kalau korang nak pakai untuk bersukan pun tak ada masalah, dan printing dia memang tak akan tanggal. Aku jamin memang 100% tak akan tanggal tau. Untuk dari segi design pula, korang boleh tengok sendiri lah. Bagi aku design Itachi yang white version punya memang favourite gila untuk aku. Ketiga-tiga design baju ni ready stock tau, ada size S sampailah size 4XL. Dan apa yang lagi menarik, kalau korang buat pembelian, korang akan dapat free gift berbagai barang anime. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan baju Uchiha Brothers daripada Faiz di studio, korang boleh je terus order dekat Shopee Faiz di studio ataupun WhatsApp je nombor dekat bawah ni. okey. Semua link aku dah ada letak dalam description. Siapa cepat dia dapat. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Daki dan Gyutaro, diorang berdua dilahirkan di satu kawasan bernama Rashomon Riverbank. Okay, Rashomon Riverbank ni merupakan satu kawasan tempat tinggal di area Yoshiwara Entertainment District. Cumanya tempat tinggal diorang ni dihuni oleh kelas-kelas bawahan, pelacur-pelacur yang datang boleh bekerja, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berpenyakit macam tu. Di sinilah diorang tinggal, Rashomon Riverbank. Dan kanak-kanak yang ada di Rashomon Riverbank ni, diorang dianggap sebagai beban. Okay, sebab orang-orang di Rashomon Riverbank ni pun memang kesusahan, kepayahan untuk hidupkan. Diorang mau bagi makan dengan diri diorang sendiri ni pun susah, apalagi kalau diorang ada anak. So, bila Gyutaro ni lahir, mak dia ni betul-betul benci dengan Gyutaro. And mak dia ni dah almost try bunuh Gyutaro banyak kali. Tapi Gyutaro ni masih juga hidup. Dan masa Gyutaro ni dilahirkan, dia ni dilahirkan dengan rupa yang hodoh dan juga body yang lemah lah. Okay, weak and fragile. Jadi Gyutaro ni dia dijadikan bahan hinaan oleh orang-orang di area dia tu. Macam-macam jenis cacian dan hinaan lah Gyutaro ni dah terima. Sampaikan tahap dia kata semua jenis cacian dan hinaan tu seolah-olah dicipta untuk diri dia. Sampai tahap begitu sekali dia terima hinaan dan cacian untuk orang. Dan dia sedar juga di tempat dia ni, iaitu Yoshiwara Entertainment District, di mana kecantikan merupakan segala-galanya. Orang macam Gyutaro, orang yang hodoh macam Gyutaro ni tiada tempat untuk dia. So disebabkan mak dia ni memang benci dengan dia, mak dia tak kisah pun pasal Gyutaro, dia pun bukannya dibagi makan. Jadi apa yang Gyutaro makan tiap hari, either serangga ataupun tikus. Dua benda ni je yang dia makan masa dia kecil. Dan barang mainan Gyutaro merupakan sabit yang pernah ditinggalkan oleh customer dia yang terdahulu. Dan satu ketika pula, mak dia ni telah lahirkan lagi satu orang anak, iaitu adik perempuan dia, iaitu Daki sendirilah. Okay, tapi waktu kehidupan Daki sebelum dia menjadi demon, nama dia adalah Ume. Okay, bila Ume ni lahir, dia mempunyai kecantikan yang sangat luar biasa. Okay, begitu cantiknya Ume ni sampaikan tahap bila ada orang tengok dia, confirm semua orang akan cair. Dan bila dia senyum pula, orang-orang akan bagi barang dengan dia. Jadi bila Ume ni dah lahir, tak berapa lama kemudian pula mak dia ni mati disebabkan satu penyakit, which is penyakit tu juga daripada nama Ume sendiri. Dan start dari situ, abang dia ni lah yang jaga dengan Ume, dia yang take care dengan Ume. Dan bila Gyutaro nampak betapa cantiknya adik dia ni kan, dia banggalah dengan adik dia. Dan dia berharap dengan kecantikan adik dia ni, dia dapat attract rumah-rumah pelacuran yang kelas tinggi lah
untuk rekrut Daki ni sebagai pelacur diorang. Dan harapan Gyutaro ni menjadi kenyataan bila memang ada satu rumah pelacuran ni yang bawa masuk Daki lah sebagai pelacur baru diorang. So Daki ni dari situ start lah dibagi makanan yang bagus-bagus, dibagi pakaian yang bagus, dibagi education juga. Itu untuk dilatih lah dia sebagai jadi pelacur nanti. Meanwhile pula Gyutaro dia jadi along, dia jadi collector. So bila mana ada orang yang sewa adik dia tu kan tanpa bagi apa-apa bayaran upah, so Gyutaro ni yang akan ambil bayaran daripada orang tersebut. Dan dari situ juga Gyutaro ni dia perasan yang dia ni pandai berlawan sebenarnya, dan cara dia kutip hutang daripada orang lain memang agresif lah, memang hardcore. Dia pukul orang, dia cederakan orang, sampaikan orang-orang di area entertainment district ni takut dengan Gyutaro. Ditambah lagi dengan muka dia yang hodoh tu kan, so itu kira macam bonus lah untuk Gyutaro. Beginilah keseharian diorang. Gyutaro jadi kolektor, meanwhile adik dia ni pula kerja di tempat pelacuran dia yang baru tu. It all goes well untuk diorang sampaikan satu tahap ni Ume dia cucuk mata customer diorang ni menggunakan hairpin dia cederakan customer dia ni. Dan customer dia ni pula yang merupakan seorang samurai, dia balas balik perbuatan Ume ni dengan mengikat dia, lepas tu Ume ni dibakar hidup-hidup sampai rentung. So bila Gyutaro baru balik daripada kerja dia mengutip hutang, dia ternampaklah badan adik dia ni yang sudah terbakar sampai rentung. Jadi dia punya terkejut tu Gyutaro sampaikan dia teriak lah dekat situ. Dia peluk badan adik dia tu dan dia teriak di situ. Dia kata, kamu berani betul kamu semua buat begini dengan aku. Kamu tak bagi aku apa-apa pun, tapi kamu berani ambil sesuatu daripada aku. Kamu semua tukarkan dia ni jadi normal balik ataupun aku bunuh ke semua orang-orang dekat sini. Sampaikan Gyutaro sendiri cakap dia akan bunuh Buddha dan juga dewa sekali. Masa tu dia betul-betul marah dekat situ. Masa Gyutaro tengah grieving tu, samurai yang Ume telah cederakan mata dia ni datanglah bersama-sama dengan perempuan yang merupakan kira macam mistress lah kepada tempat pelacuran Ume ni. Diorang dua datang dan samurai ni terus serang Gyutaro. Okay, tapi Gyutaro pula dia balas balik, dia bunuh kedua-dua diorang ni at the same time. Dan bila Gyutaro dah selesai bunuh diorang ni, Gyutaro pun dia bawalah adik dia ni bersama-sama dengan dia. Dan dia merayau lah di entertainment district tu. Dia mengharap supaya ada orang boleh tolong dia dengan adik dia ni. Tapi dia tahu tiada orang akan tolong dia. Dan at one point, Gyutaro ni dia ada kehabisan tenaga. So dia terjatuh lah dan dia terbaring di tanah sama-sama dengan adik dia. Dan masa dia tengah menunggu ajal dia ni sampai dengan dia, di sinilah demon yang berkeliaran di entertainment district iaitu Doma. Okay, Doma ni pun dia merupakan upper rank demon yang ke-6 at that time lah. Okay, yang sekarang ni Doma sudah jadi upper rank 2. So Doma nampak keadaan Gyutaro dengan Daki ni, dia kata dia ni orang yang baik lah konon. So dia offer darah dia ni kepada Gyutaro. So dia cakaplah dengan Gyutaro, kalau kau dapat approval daripada Muzan, kau boleh jadi sekuat aku boleh jadi seorang Apomon Demon. Gitulah. Dan Gyutaro dia ambil lah darah daripada Doma, dan start daripada situ diorang berdua ni bertukar menjadi demon. Lepas diorang ni bertukar menjadi demon, Gyutaro ni dia bersembunyilah dalam badan Daki. Dan Daki pula dia teruskan kerja dia tu sebagai pelacur di entertainment district A. Tapi Daki ni dia demon kan, bukannya dia boleh mati unless kepala dia dipotong. Setiap 1 dekad Daki ni akan berpindah tempat kerja dia. Dia pergi ke rumah pelacuran yang lain untuk bekerja. Tapi orang-orang yang berada dekat situ, diorang tahu perangai Daki ni macam mana, yang panas baran, lepas tu suka membuli, and then kalau dia marah dia akan bengkokkan sikit kepala dia. Itu habits Daki. Orang-orang tahu itu Daki. Jadi habits dia ni jadi bualan mulut orang lah di area Yoshiwara District. Sampaikan tahap story dia ni telah menjadi urban legend, menjadi kisah dongeng lah. Orang-orang kata yang ada satu oiran yang betul-betul kasar, yang akan bengkokkan kepala dia kalau marah, yang semua tu fit description kepada Daki. Tapi orang-orang tak tahu itu Daki.
Sebab dah terlampau lama story itu kan. Orang anggap itu macam, yalah, kisah dongeng. Patutnya Oiran tu dah mati. Jadi bila Daki dengan Gyutaro ni telah berjaya dikalahkan oleh diorang Tanjiro, Gyutaro ni pun dia beradalah di satu tempat yang gelap. Dia sendiri pun tak tahu di mana diri dia sekarang. Masa dia tengah berdiri di tempat tu, adik dia ni datanglah, iaitu Daki. More precisely, Ume lah datang dengan dia dalam form Daki yang masih lagi budak-budak, yang masa umur dia 13 tahun dulu. So Ume datang dengan Gyutaro. Dia cakaplah dengan abang dia yang dia tak suka berada di tempat ni. Dia mau keluar daripada tempat tu. So dia cakaplah dengan abang dia. Dia minta abang dia untuk buat sesuatu. Tapi Gyutaro ni, dia tengok Ume, lepas tu dia toleh dan dia jalan lurus. Lepas tu Ume tanyalah, di situ kah jalan keluar? Dan abang dia kata, kau jangan ikut aku lagi mulai sekarang. Jadi Ume ni dia terkejut lah kenapa tiba-tiba abang dia jadi macam dingin kan dengan dia, cold dengan dia. Dia mau join lah, dia mau lari pergi tempat abang dia. Tapi Gyutaro ni dia teriak, kau jangan ikut aku lagi sekarang. Jadi benda tu buatkan Ume ni tersentak lah. Lepas tu dia kaku sekejap. Dan dia cakap dengan Gyutaro yang dia minta maaf dengan Gyutaro. Dia tak rasa pun yang Gyutaro ni hodoh macam dia tuduh Gyutaro sebelum ni. Lepas tu dia kata lagi, dia tahu memang dia ni yang beban. Sebab dia lah diorang kalah. Kalau dia ni boleh lagi kuat, diorang takkan kalah dengan diorang Tanjiro. So dia betul-betul lah minta maaf semua benda tu dengan Gyutaro. Dan Gyutaro ni pun dia stop lah sekejap. Dan dia kata dengan Ume, dia kata, kita bukan adik-beradik lagi. Aku akan pergi ke arah sini. Kau pergilah ke tempat yang lebih cerah, yang lebih baik untuk kau. So at that time diorang macam terpisah dua lah. Okay, Gyutaro dia macam pergi ke tempat yang lebih gelap. Ume punya belakang ni pula lagi cerah. Gyutaro suruh Ume untuk pergi ke arah situ. Tapi Ume ni dia tak mau. Dia masih mau dengan abang dia juga. So dia lari ke arah Gyutaro dan dia peluk Gyutaro dari arah belakang. Sampai macam Gyutaro tengah angkut lah dia masa tu. Dan Ume ni sambung lagi lah. Dia kata dia tak nak berpisah dengan abang dia. Dia still mau dengan abang dia. Tak kira lah apa situation diorang. Lepas tu dia keep on crying lah. Dia menangis di belakang badan abang dia. Dan dia kata dengan Gyutaro, kau mesti dah lupa kan janji yang kau pernah buat dengan aku dulu. Gyutaro ni pun dia flashback balik lah. Masa dia waktu dia kecil dengan Ume dulu. Masa tu tengah musim salji. Memang sejuk lah masa ni kan. Diorang berdua ni pun berada di luar. So Gyutaro dia wrap diri dia dengan adik dia Ume menggunakan macam jerami padi. Lepas tu dia kata dengan Ume, dia kata kita berdua ni akan jadi yang terkuat kalau kita bersama-sama. Tak kiralah sejuk atau lapar, asalkan kita berdua semuanya akan okey. Dia kata, aku janji aku takkan tinggalkan kau. Kita akan sentiasa bersama-sama. Ini janji yang abang dia buat dengan adik dia waktu dia orang kecil dulu. So bila Gyutaro teringatkan balik janji dia dengan adik dia, barulah dia lembut hati dia. Dan dia angkat kaki adik dia. Dan diorang berdua ni perlahan-lahan menuju ke neraka. Dan sampai situlah akhir hayat diorang. Itu saja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Thank you very much for watching. Keep supporting Faiz Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.